Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu sekali lagi dalam sesi kita berkongsi mengupaskan isu-isu fiqh semasa yang berkaitan dengan puasa. Pada sesi yang lalu, kita telah membahaskan tentang beberapa isu yang ada kaitan dengan puasa. Antaranya adalah tentang perkara-perkara yang dimasukkan melalui mulut. Adakah perkara-perkara tersebut membatalkan puasa ataupun tidak? Kita bahaskan 3 perkara pada sesi minggu yang lalu. Pertama adalah tentang penggunaan inhaler, sama ada membatalkan puasa ataupun tidak. Kedua adalah tentang penggunaan pil di bawah lidah ataupun dipanggil sebagai sublingual. Dan yang ketiga adalah tentang penggunaan endoskop perut, iaitu alat yang dimasukkan melalui mulut, masuk ke dalam perut untuk mengambil gambar yang ada di dalam perut. Dan kita simpulkan ramai di kalangan para ulama syariah kita, khususnya Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy. Ramai di kalangan para ulama syariah kita, mereka berpandangan bahawa penggunaan inhaler, penggunaan pil di bawah lidah dan juga penggunaan endoskop perut tidak membatalkan puasa. Pada hari ini insya-Allah Ta'ala kita nak bahaskan lagi 5 isu baru yang ada kaitan dengan puasa. Kita nak kaitkan, fokuskan topik perbincangan pada hari ini tentang benda-benda ataupun perkara-perkara yang memasuki badan melalui hidung ataupun telinga. Jadi ada 5 perkara yang kita nak berikan tumpuan. Pertama adalah tentang ubat titis hidung ataupun dipanggil sebagai nasal drop. Adakah penggunaan nasal drop ini membatalkan puasa ataupun tidak? Yang kedua adalah tentang gas oksigen. Adakah orang bila pakai mask oksigen, adakah itu membatalkan puasa? Yang ketiga adalah tentang bius, sama ada dia membatalkan puasa ataupun tidak. Keempat adalah tentang ubat titis telinga ataupun dipanggil sebagai ear drop. Adakah itu membatalkan puasa? Dan yang kelima adalah tentang ear wash. Adakah itu membatalkan puasa ataupun tidak? Kita nak mulakan dengan yang pertama terlebih dahulu, iaitu tentang ubat titis hidung. Jadi isu pertama yang kita nak bahaskan pada hari ini, soalan yang kita nak jawab, adakah penggunaan ubat titis hidung membatalkan puasa ataupun tidak? Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai nasal drop. Adakah penggunaan nasal drop, ubat titis hidung, membatalkan puasa ataupun tidak? Dalam perbahasan tentang perkara ini, para ulama kita berselisih pandangan tentang penggunaan ubat titis hidung sama ada dia membatalkan puasa ataupun tidak. Ada 2 pandangan di kalangan para ulama semasa. Ada yang mengatakan dia membatalkan puasa, manakala ada yang mengatakan dia tidak membatalkan puasa. Pendapat yang dipilih dalam sesi kita kali ini adalah pendapat yang dipegang oleh International Islamic Fiqh Academy, iaitu Majma' Fiqh Islami. Mereka pernah bersidang dan membahaskan isu ini. Ramai di kalangan para ulama syariah kita di Majma' Fiqh Al-Islami, mereka berpandangan penggunaan nasal drop tidak membatalkan puasa di atas beberapa sebab. Yang pertama sekali adalah titisan yang masuk ke dalam perut adalah terlalu sedikit. Oleh kerana titisan air itu adalah terlalu sedikit, maka dia dimaafkan. Bahkan ulama kita mengkiaskan titisan air yang sedikit itu adalah umpama bila kita berkumur-kumur, lalu ada sisa air yang terlekat dekat tekak kita yang sedikit. Maka sisa air yang sedikit itu yang melekat dekat tekak, hasil daripada perbuatan kita berkumur-kumur ketika mana mengambil wuduk, itu adalah dimaafkan. Jadi sebagaimana dimaafkan titisan air yang sedikit yang melekat pada tekak ketika mana berkumur-kumur, maka dimaafkan juga titisan yang sedikit hasil daripada penggunaan nasal drop. Alasan yang kedua, hujah yang kedua yang diberikan oleh International Islamic Fiqh Academy, mereka mengatakan ubat yang terdapat dalam titisan ini tidak mengandungi makanan. Jadi kata International Islamic Fiqh Academy, benda yang batalkan puasa adalah bila benda itu masuk dalam badan kita dalam bentuk makanan ataupun minuman, itu baru batalkan puasa. Jadi kalau dia adalah sesuatu yang bukan untuk dimakan, kalau dia adalah sesuatu yang bukan untuk diminum, maka itu tidak membatalkan puasa. Sebab tu kita lihat kalau kita kaitkan dengan perbahasan pada minggu lalu, penggunaan
endoskop perut, alat yang dimasukkan ke dalam perut kita, walaupun dia masuk dalam perut, tapi normal human being, manusia biasa mereka tidak makan endoskop perut. Jadi itu tidak membatalkan puasa kan, menurut ramai di kalangan para ulama kita. Jadi kita simpulkan soalan yang pertama, isu yang pertama, penggunaan nasal drop, ubat titisan hidung ini tidak membatalkan puasa. Isu yang kedua yang kita nak bahaskan, kupaskan pada malam ini adalah berkaitan dengan penggunaan gas oksigen ataupun penggunaan mask oksigen. Adakah penggunaan gas oksigen ini membatalkan puasa ataupun tidak? Jadi kalau ada sebahagian pesakit yang mempunyai kesukaran untuk bernafas, kemudian doktor memberikan gas oksigen ataupun mask oksigen untuk digunakan, adakah itu membatalkan puasa ataupun tidak? Pendapat yang dipilih dalam sesi kita pada kali ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh International Islamic Fiqh Academy, Majma' Fiqh Al-Islami. Majma' Fiqh Al-Islami mengatakan penggunaan gas oksigen tidak membatalkan puasa. Apakah hujah mereka? Apakah alasan mereka? Mereka mengatakan kerana kedudukannya, statusnya sama dengan seseorang yang bernafas melalui udara secara tabi'i. Jadi semua kita bernafas secara semula jadi, kita perlukan kepada oksigen. Jadi kalau sekiranya penggunaan mask oksigen, penggunaan gas oksigen, sama juga itu adalah seperti kita bernafas, kan? Maka memasukkan gas oksigen, penggunaan gas oksigen itu tidak membatalkan puasa kerana dia tidak datang dalam bentuk makanan, dia tidak datang dalam bentuk minuman. Isu yang ketiga, isu kontemporari yang dibahaskan oleh ulama-ulama semasa kita adalah tentang bius. Adakah bius yang dilakukan ke atas badan ini membatalkan puasa ataupun tidak? Jadi sebelum kita boleh jawab soalan ini, kata para sarjana ataupun para ulama kita, bius ini ada beberapa cara untuk melakukannya. Pertama adalah bius melalui hidung. Kedua adalah bius yang dilakukan, amalan rawatan yang diamalkan oleh masyarakat Cina yang dipanggil sebagai acupuncture. Dan yang ketiga adalah bius melalui suntikan. Jadi pertama, bius melalui hidung. Kedua adalah bius yang diamalkan oleh masyarakat Cina, iaitu acupuncture. Dan yang ketiga adalah bius melalui suntikan. Kita nak bahaskan satu persatu. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu bius melalui hidung. Jadi apa yang kita maksudkan dengan bius melalui hidung? Bius melalui hidung adalah sebagai contoh, pesakit diberikan untuk mencium bahan gas. Kemudian dengan dia mencium bahan gas tersebut, dia memberi kesan kepada sarafnya. Kan? Maka berlakulah proses bius. Kan? Jadi kata para ulama kita, jenis bius yang sedemikian rupa, kaedah bius sedemikian rupa, iaitu dengan melalui hidung, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Kenapa dia tak batalkan puasa? Kerana kata para ulama syariah semasa kita adalah kerana gas yang masuk ke dalam hidung, dia tidak membawa bahan-bahan makanan. Jadi kita tegaskan bahawa sesungguhnya yang masuk ke dalam badan yang membatalkan puasa adalah bila dia datang dalam bentuk bahan-bahan makanan. Itu yang membatalkan puasa. Oleh kerana dia tidak membawa bahan-bahan makanan, maka bius melalui hidung ni, kata para ulama syariah kita, dia tidak membatalkan puasa. Jenis bius yang kedua dipanggil sebagai bius kering ataupun tadi kita katakan adalah acupuncture, amalan rawatan yang diamalkan oleh masyarakat Cina. Bagaimanakah dilakukan? Dilakukan dengan memasukkan jarum yang kering ke pusat-pusat kawalan deria rasa yang terdapat di bawah kulit. Kan bila ini dilakukan, pesakit akan hilang kemampuan untuk merasai sesuatu. Kan? Jadi acupuncture ni, kata para ulama, dia punya tujuan dilakukan adalah untuk reduce pain, mengurangkan kesakitan dan juga untuk merawat beberapa jenis penyakit. International Islamic Fiqh Academy, Majma' Fiqh Islami mengatakan acupuncture ataupun bius kering ini, dia tidak memberikan kesan kepada ibadah puasa, antara sebabnya adalah kerana tidak ada bahan makanan dimasukkan ke dalam perut. Maka itu tidak membatalkan puasa. Jenis bius yang ketiga adalah bius melalui suntikan, melalui injection. Jadi kadang-kadang ini dilakukan, kadang-kadang suntikan ataupun injection tersebut dilakukan kepada ataupun pada gusi kita. Ataupun kadang-kadang suntikan itu diberikan kepada urat saraf kita dengan menggunakan ubat-ubatan. Dengan suntikan tersebut, barangkali seseorang itu akan tertidur. Jadi dia ada jenis suntikan.
Ini yang merupakan topik hangat yang dibincangkan oleh para ulama kita. Antara sebab kenapa dia topik yang hangat dibincangkan oleh para ulama kita adalah kerana berbeza dengan bius-bius yang lain. Bius ini dia melibatkan memasukkan cecair ke dalam urat nadi kita. Dia injection, dia memasukkan cecair. And bius jenis macam gini, kadang-kadang dia membawa kepada hilang kesedaran, kan, sepanjang hari. Jadi kalau kita nak rumuskan tentang bius yang jenis ketiga ni melalui injection, kalau sekiranya bius tersebut menyebabkan seseorang untuk hilang kesedarannya daripada pagi all the way sampai malam pada bulan puasa, daripada waktu fajar hingga waktu maghrib. Jadi tak ada satu saat pun dia sedar ketika mana dia berpuasa. Maka kalau sekiranya dia melibatkan orang itu tidak sedarkan diri daripada waktu fajar sampailah waktu maghrib, kata para ulama kita, puasanya pada hari tersebut dianggap sebagai tidak sah. Tetapi kalau sekiranya dia tidak melibatkan, orang tersebut tidak sedar diri sepanjang hari, barangkali sekejap sahaja, 1 jam ataupun 2 jam, dan bakinya beliau sedarkan diri pada siang hari bulan Ramadan, maka itu puasanya sah insya-Allah taala. Jadi apa yang saya boleh rumuskan tentang bius ini adalah kata para ulama kita, bius yang tidak menyebabkan seseorang tidak sedarkan diri sepanjang hari tidak membatalkan puasa. Manakala bius yang melibatkan seseorang tidak sedarkan sepanjang hari membatalkan puasa. Yang kita maksudkan dengan sepanjang hari di sini adalah daripada waktu fajar sampailah waktu maghrib. Jadi kalau bius itu melibatkan orang itu tak sedar diri daripada fajar sampailah hingga waktu maghrib, maka puasanya pada hari tersebut tidak dianggap sebagai sah. Isu keempat yang kita nak bahaskan pada malam ini adalah tentang penggunaan ubat titis telinga. Kalau tadi kita bahaskan tentang ubat titis hidung, maka isu keempat kita nak bahaskan tentang ubat titis telinga ataupun orang panggil sebagai ear drop. Adakah dengan penggunaan ear drop ini membatalkan puasa ataupun tidak? Kadang-kadang sebahagian orang dia ada masalah dengan earwax, dia ada masalah dengan taik telinga. Jadi digunakan certain ear drop kan untuk melembutkan ataupun untuk solve dia punya problem berkaitan dengan taik telinganya. Jadi adakah dengan menggunakan ear drop ini, adakah dia membatalkan puasa ataupun tidak? Pendapat yang dipilih oleh International Islamic Fiqh Academy, oleh Majma' Fiqh Al-Islami, adalah penggunaan ubat titis telinga tidak membatalkan puasa di atas beberapa sebab. Antara hujah yang diutarakan oleh Majma' Fiqh Al-Islami, sesuatu yang dititiskan di dalam telinga tidak sampai ke dalam perut, kecuali jikalau gegendang telinga dibuang atau pecah. Yang dimaksudkan dengan gegendang telinga adalah our eardrum. Jadi kalau eardrum dibuang ataupun pecah, maka itu ada possibility sesuatu akan masuk ke dalam perut. Kata Majma' Fiqh Al-Islami juga, jikalau gegendang pecah, kalau eardrum pecah, titisan yang masuk ke dalam perut adalah terlalu sedikit. Jadi letaklah senario bahawa gegendang telinga itu pecah, our eardrum pecah, kemudian masuk sedikit titisan air ke dalam perut. Masuknya titisan air tersebut adalah terlampau sedikit. Dan sebagaimana kita tegaskan tadi, jumlah yang terlampau sedikit ini adalah jumlah yang dimaafkan. Kita kiaskan dengan saki baki air yang melekat dekat tekak selepas daripada berkumur-kumur. Dan lagipun ubat titis telinga ini dia tidak dianggap sebagai satu bahan makanan. Dia tidak dianggap sebagai bahan makanan according to bahasa ataupun according to adat kebiasaan. Justru itu kata International Islamic Fiqh Academy, penggunaan ubat titis telinga tidak membatalkan puasa. Isu yang kelima, isu yang terakhir yang kita nak bahaskan pada malam ini adalah tentang ear wash. Adakah membatalkan puasa ataupun tidak? Jadi bagi sebahagian individu, mereka ada masalah dengan earwax, kan? Masalah dengan taik telinga, kan? Taik telinga mereka menjadi keras. Jadi bila menjadi keras adalah sukar untuk dikeluarkan. Bila sukar untuk dikeluarkan, kadang-kadang dia menjejas pendengaran seseorang, kan? Pendengarannya rasa macam block, kan? Dia menjejas pendengaran seseorang kerana kewujudan earwax, kerana kewujudan taik telinga yang mengeras.
Jadi ulama kita bahaskan, kalau tadi ubat titis telinga tidak membatalkan puasa, adakah penggunaan ear wash ini membatalkan puasa ataupun tidak? Beza antara ear wash dengan ubat titis telinga kata para ulama adalah, ubat titis telinga ni jumlah yang dimasukkan ataupun kuantiti yang dimasukkan ke dalam telinga adalah amat sedikit, berbeza dengan ear wash. Kan bagi mereka yang barangkali pernah menjalani ear wash, kan antum akan lihat dia punya kuantiti air adalah banyak sedikit kan compare dengan ubat titisan telinga. Kata International Islamic Faith Academy, kata Majma' Fiqh Al-Islami, ear wash tidak membatalkan puasa. Jadi mereka mengatakan hukum cuci telinga sama dengan hukum ubat titisan yang dititiskan ke dalam telinga. Jadi sebagaimana ubat titis telinga tadi kita katakan tidak membatalkan puasa, maka hukum kita cuci telinga dengan kaedah ear wash juga adalah juga tidak membatalkan puasa. Kalau saya boleh simpulkan sesi kita pada malam ini kita bahaskan 5 isu. Antaranya adalah tentang ubat titis hidung, nasal drop. Yang kedua adalah penggunaan gas oksigen. Ketiga adalah tentang ubat titis telinga. Keempat adalah tentang bius dan kelima adalah tentang ear wash. Jadi boleh saya simpulkan yang penggunaan ubat titis hidung, nasal drop, kata Majma' Fiqh Islami tidak batal puasa. Penggunaan gas oksigen kan, tidak membatalkan puasa. Penggunaan ubat titis telinga, ear drop, tidak membatalkan puasa. Kan, melakukan ear wash pada siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Kan, cuma isu yang ada sedikit perbahasan di kalangan ulama adalah tentang bius. Bius ni, sebagaimana kita katakan tadi, adalah hukum asal bagi bius ini dia tidak membatalkan puasa kecuali dalam satu keadaan, dia boleh batalkan puasa. Bilakah penggunaan ataupun bius ini boleh membatalkan puasa adalah bila dia melibatkan seseorang tidak menyedarkan diri sepanjang hari, maka itu boleh membatalkan puasa. Dan tadi dalam sesi hari ini kita sebutkan yang kita maksudkan dengan sepanjang hari adalah daripada waktu permulaan berpuasa sampai waktu berakhir berpuasa dalam sehari. Waktu permulaan berpuasa adalah pada waktu fajar, waktu berakhir puasa adalah pada waktu maghrib. Jadi kalau orang tu dia dibius, kemudian dia tak sedarkan diri, daripada sebelum fajar sampailah selepas maghrib, maka puasanya pada hari tersebut dianggap sebagai tidak sah. Jadi itu merupakan beberapa perbincangan di kalangan para ulama tentang beberapa isu fikih yang ada kaitan dengan puasa. Jadi saya berpada setakat di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang diraih dalam perbincangan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.